Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang semua tahu, kumpulan kami akan membentangkan mengenai takaful ikhlas. Jadi, sebelum itu, apakah sistem takaful sebenarnya? Sistem takaful ini dia adalah alternatif kepada insurans konvensional yang mana matlamatnya adalah untuk menyediakan khidmat kepada para pemegang polisi ataupun peserta berdasarkan hukum syariah. Sistem takaful ini juga dia telah digunakan pakai lebih daripada 1400 tahun yang mana pada asasnya sistem ini adalah berteraskan kepada konsep kerjasama, jaminan, tanggungjawab dan saling membantu dalam kalangan peserta. Okey, takaful ni juga seperti kita tahu dia bebas daripada unsur riba, koror dan judi berbanding dengan insurans konvensional. Jadi syarikat takaful pertama yang ditubuhkan adalah syarikat takaful Malaysia Berhad. Seterusnya diikuti oleh MNI Takaful ataupun Takaful Nasional. Dan pada tahun 2021 perubahan Maybank Takaful dan akhir sekali Takaful Ikhlas Sendirian Berhad. Okey, seterusnya akan dibentangkan oleh sahabat-sahabat saya yang lain. Latar belakang takaful ikhlas. Okey, seperti yang kita tahu, syarikat takaful ikhlas ni dia telah ditubuhkan pada 18 September 2002 menggunakan nama sebagai Takaful Ikhlas Sendirian Berhad. Tetapi pada 5 Mei 2014 ia telah bertukar nama kepada Takaful Ikhlas Berhad. Okey, syarikat Takaful Ikhlas ni dia merupakan anak syarikat milik penuh Malaysian National Reinsurance Berhad Holdings Berhad, yang mana penglibatan utama syarikat Takaful Ikhlas ni adalah dengan menyediakan perlindungan kewangan kepada para ahli atau para pesertanya berlandaskan kepada hukum-hukum syariah. Pada 30 November 2018, syarikat Takaful Ikhlas ni dia telah mengumumkan penukaran kompozitnya kepada dua entiti iaitu Takaful Keluarga dan Takaful Am, yang mana penukaran ini dibuat selaras dengan keperluan kepada Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Seterusnya adalah misi utama syarikat takaful adalah untuk menjadi pilihan utama dalam kalangan masyarakat untuk memilih penyediaan perlindungan kewangan. Okey, seterusnya kewujudan guna tenaga yang cekap dan mahir, kecanggihan teknologi yang digunakan dalam sistem takaful itu sendiri juga telah membantu syarikat takaful ikhlas untuk membangunkan namanya dan berkembang semakin maju. Okey, dan kini kita dapat lihat yang syarikat takaful ni memiliki hampir 2 juta pemegang polisi, 13 cawangan pejabat dan 5,000 orang ejen. So nampaklah di sini yang syarikat takaful ikhlas ni dia semakin dikenali ramai dan permintaan terhadap takaful ikhlas itu sendiri ataupun produk yang ditawarkan oleh syarikat takaful tu semakin meningkat dan semakin maju. Pada 17 Jun 2020, Takaful Ikhlas telah melancarkan dua produk baharu iaitu Ikhlas Bersama dan Ikhlas Dariku. Kedua-dua produk tersebut menawarkan pelan komprehensif dan tempoh perlindungan yang fleksibel kepada pelanggan. Produk pertama ialah Ikhlas Bersama. Ikhlas Bersama menawarkan perlindungan semua dalam satu, mampu milik dan sesuai untuk semua lapisan masyarakat sehingga berumur 70 tahun. Produk ini menyediakan perlindungan asas kematian yang boleh ditambah dengan aneka pilihan perlindungan tambahan. Pelanggan boleh pilih dan padankan aneka pilihan perlindungan tambahan mengikut keperluan masing-masing. Perlindungan tambahan tersebut merangkumi perlindungan penyakit kritikal, hilang upaya kekal, pemasukan ke hospital dengan kad perubatan dan lain-lain. Okey, produk kedua ialah Ikhlas Dariku. Ikhlas Dariku merupakan pemberian hibah iaitu pemberian hadiah kepada orang tersayang. Selain dapat memberi jaminan dan memastikan masa depan orang tersayang terjamin, Ikhlas Dariku juga merangkumi manfaat kematian tambahan di mana orang tersayang akan dibayar 100% daripada amaun perlindungan untuk kematian akibat daripada kanser, 200% daripada amaun perlindungan untuk kematian akibat daripada kemalangan dan 300% daripada amaun perlindungan untuk kematian semasa menunaikan haji atau umrah. Selain itu, Ikhlas Dariku juga menyediakan ganjaran tunai kepada pelanggan untuk peristiwa penting seperti kelahiran anak, perkahwinan, pembelian rumah baharu, menunaikan ibadah haji serta melancong ke 5 buah negara yang berbeza. Uniknya kedua-dua produk tersebut ialah kerana mempunyai faedah istimewa iaitu Accelerated Death Expense. Dengan adanya faedah istimewa ini, sehingga 20,000 daripada amaun asas perlindungan akan dibayar segera kepada waris sekiranya peserta meninggal dunia. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban kewangan
keluarga sekiranya berlaku kematian. Nama panel syariah yang pertama ialah Prof. Datuk Dr. Ahmad Hidayat Buang. Beliau merupakan pengerusi jawatan kuasa syariah kumpulan MNRB. Beliau ni dilantik sebagai pengerusi tu pada 2 November 2015. Beliau ni juga merupakan ahli jawatan kuasa syariah takaful ikhlas sejak 2002 lagi, dan dilantik pula sebagai pengerusi jawatan kuasa syariah takaful ikhlas bermula 2013 sehinggalah berlaku pembubarannya pada 2 November 2015 tu. Okey. Panel syariah yang kedua ialah Prof. Madya Dr. Said Bohorahuan. Okey, panel syariah yang ketiga ialah Dr. Syed Musa Syed Jaafar Al-Habsyi. Panel syariah yang seterusnya ialah yang berbahagia Datuk Haji Nik Mustafa Nik Hassan. Panel syariah yang seterusnya ialah Dr. Muhammad Fairuz Abdul Khair. Panel syariah yang seterusnya ialah Dr. Muhammad Naim Omar. Dilantik sebagai ahli jawatan kuasa juga, ahli jawatan kuasa syariah pada 2 November 2015. Merupakan ahli jawatan kuasa syariah takaful ikhlas sejak April 2009 sehinggalah berlaku pembubarannya lah pada 2 November 2015 tu. Kesimpulannya dapat disimpulkan daripada perangan sahabat-sahabat saya tadi, di mana takaful ikhlas berhad ni telah membuktikan keberkesanan dan kepentingan konsep takaful dalam sistem perlindungan kewangan pada masa ini. Dan sekarang takaful ikhlas ni bukan nama asing lagi lah. Mereka dikenali oleh kebanyakan masyarakat sekarang yang justru membawa masyarakat kepada bermuamalat mengikut kaedah syariah Islam yang sebenar. Eka Kak Mira. Saya sebagai student yang ambil subjek takaful, saya nak tanya sikitlah Kak Mira. Kak Mira kan ejen takaful kan? Sebelum tu boleh Kak Mira terangkan sedikit latar belakang Puan Mira sebelum bekerja sebagai ejen takaful? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Asma kerana sudi menyebut saya untuk buat sharing berkaitan dengan tugas saya lah sekarang ni sebagai berunding kewangan. So pertama sekali sebelum ni saya juga merupakan graduate UM. Kerana ambil course yang sama iaitu pentadbiran muamalat. Start bermulanya saya cuba di bidang takaful adalah melalui praktikal. So dekat praktikal ni saya belajar banyak dengan Usra Associate Melaka. So penaung dia pun bekas UM kita iaitu Tuan Haji Samian. So kat situ saya belajar dengan dia cara kita nak bantu masyarakat luar untuk adakan pelatihan takaful. Kelebihan kalau masyarakat ni ambil takaful ikhlas. Kelebihan yang pertama, biasanya kita akan cerita kenapa seseorang tu kena ada takaful. Sebab apa kita ni dalam setiap fasa kehidupan kita terdedah dengan risiko. Iaitu musibah lah. Musibah tu kita tak tahu bila berlaku. So antara bentuk musibah yang saya boleh sebutkan, contoh yang pertama sakit, yang kedua tua. Lepas kita dah tua pastinya kita akan hilang upaya. Yang terakhir perkara yang kita pasti akan hadapi adalah kematian. So sebelum kita terkena salah satu musibah ni, jadi apa persediaan kita? Kalau saya akan cerita dekat kawan-kawan yang kat luar tu, at least ada satu perlindungan pun cukup dah. Jadi bagi siapa yang dah ada perlindungan tu, mereka juga kena buat setahun tu kena semak balik polisi yang ada. Sebab apa kena semak? Setiap bila kita sekarang ni bujang, belum kahwin lagi. Jadi bila kita dah berkahwin, kita punya komitmen besar. Jadi adakah plan yang kita ambil dulu sebelum ni cukup untuk tampung kehidupan sekarang? Maksudnya bila kita dah kahwin, dah ada anak, belanjaan kita besar. So plan yang lama tu kita kena semak lah mana yang kita perlu bertambah. So
kerja koloni takaful ni kira kita ni buat kerja amal kebajikan lah, bantu orang khidmat polisi, bukan untuk apa nak menjual je, taklah konsep kat situ. Kita sebenarnya nak bantu orang kat luar. Selama Kak Mira jadi ejen takaful ni, apa cabaran dia? Okay, banyak cabaran ni. Lepas habis intern, terus sambung kerja lah kiranya. Jadi bila sambung kerja tu, kan sekarang ni dengan kes COVID kan. Jadi dulu sebelum ni, ini ejen kami tu tak ada masalah kalau nak buat sale kat luar. Tak ada masalah nak keluar masuk sekolah. Sebab kita pun kalau kebanyakannya buat kat luar, kita targetkan sekolah. Sebab apa sekolah? Sebab cikgu ni kadang-kadang tak ada masa untuk macam adakan perlindungan tu. Dia ada tapi coverage dia tak banyak lah. So kita masuk sekolah tempat yang selamat untuk kita buat shooting. So kalau cabaran kat sekolah ni banyak lah sebenarnya. Ada tu sebelum PKP ataupun masa PKP yang saya pernah buat cabaran tu, kita masuk dah. Maksudnya kat guard tu kita dah kena halau. Sebab dia ingat kita nak menjual. Itu cabaran yang pernah dihadapi oleh kawan-kawan yang lain. Sebab kalau saya masuk sekolah tu, saya takkan cakap saya nak menjual. Saya akan cakap saya ada urusan dengan guru besar. Kenapa? Sebab kita nak daripada usaha associate, kita ada buat program. Program ni kiranya untuk manfaat sekolah lah. So kalau dia kata okey jumpa je, lepas kita jumpa ketua, kita bincang baik kat situ. Kalau dia kata keputusan dia baik, baik lah. Kalau keputusan dia ditolak, kita buat cara lain. Kita pergi tempat lain. Lepas tu cabaran yang kedua, waktu saya masa COVID ni, saya banyak ketinggalan lah. Kiranya saya tak join dengan kawan-kawan lain, kawan satu kerja saya. Ya, saya tu join Palapis kan. Bila join Palapis, sebulan saya tak boleh nak keluar, tak nak kerja. Saya datang UM tu dengan Matlamat 2 dan 1 lah. Saya join aktiviti Palapis dan sama-sama saya boleh keluar untuk bantu kawan yang ada kat kedai sana ataupun lecture-lecture kat sana. So kat situ dah jadi macam cabaran lah, cabaran yang kedua lah untuk saya. Cabaran yang ketiga adalah sokongan daripada keluarga. Rata-rata ramai graduan kat luar tu, mak bapaknya nakkan anak dia sambung kerja dengan kerajaan, dapat kerja yang bagus. Jadi kat sini saya nampak lah yang ke mana ada tujuan nak pergi. So yang pertama cabaran tu kata apa keluarga menentang lah untuk kita bekerja ni. Sebab dia tahu kita kerja ni keluar jumpa orang, belum tentu orang tu akan terima kita. Itu business rejection. Belum waktu practical tu, so jadi perunding kewangan takaful, seorang tu kena ambil exam takaful basic examination lah, TBE. Bila ada CJ takaful tu maknanya kita dah diiktiraf sebagai ejen lah untuk kita kongsikan kat luar. Macam mana boleh terdetik untuk jadi ejen takaful? Saya minat bahagian kewangan pun ada juga. Jadi saya tak sambung kepada akaun lah. Dapat sambung lebih agama, so saya teruskan. Jadi bahagian kewangan pun still ada lagi minat untuk kita kira-kira benda semua. Jadi bila ada minat kat situ, kata okey, benda ni nampaklah benda yang reality. Maksudnya tak semua orang dia pernah buat kira-kira perbelanjaan dia. Tanggungan dia macam mana. Dia nak bantu orang. Dan contoh ada orang tu dia macam terlebih belanja daripada pendapatan dia. Tapi dia tak ada perlindungan. Sayang kat situ. Kita bantu pula kat situ. Mengenai takaful ikhlas ni kan, dalam banyak-banyak produk yang disediakan oleh takaful ikhlas ni, produk mana yang paling ramai orang guna? Dia sebenarnya bergantung kepada matlamat seseorang tu. Contoh kalau katakan dia bajet dia, kita tengok pada bajet seseorang tu. Kalau katakan bajet dia nak buat hibah saja, boleh tak kisah. Dua produk tu baik dah bagi saya. Dia dari segi manfaat tu ada sedikit perbezaan lah. So kalau ikhlas dariku tu, dia fokuskan kepada hibah. Di mana dapat perlindungan cover untuk pembahasan kematian sahaja. Kalau ikhlas bersama tu, dia ada banyak manfaat yang lain, tambahan. Tapi diselitkan lagi dengan hibah juga. Memang ada hibah lah. Sebenarnya perbezaan dia dari segi manfaat. Kalau yang hibah dariku, akan dapat sewaktu kematian saja.
Kalau ikhlas bersama, dia akan dapat sekali dengan manfaat yang lain. Contohnya macam kad perubatan, penyakit kritikal, hilang upaya kekal, hilang hospital. Kat situ dia akan banyak lah itu. Tak kata yang mana baik, bagi saya itu baik lah. Tapi bagi saya better ambil ikhlas bersama. Sebab kita pun akan kita bayar bukan bayar saja, kita pun akan dapat manfaat dia. Kalau mengenai produk tu, kekurangan bagi produk yang ditawarkan. Kekurangan tu tak nampak sangat. Kalau nak tengok kekurangan tu, kita bandingkan produk dahulu dengan produk sekarang. Maknanya produk sekarang ni, dia dah cover apa kekurangan produk dulu. So bagi saya sebagai pengguna kewangan takaful, produk daripada yang baru iaitu ikhlas dariku dan ikhlas bersama tu sangat best lah. Lepas tu murah pun kata apa, affordable lah, mampu pilih. Panjang COVID ni, platform apa yang guna untuk promosikan produk-produk takaful? Mestilah of course lah secara alam maya. Segala akaun yang kita ada, contoh macam Facebook, Instagram, so daripada WhatsApp story pun kita blast je kat situ. Maksudnya orang yang kenal kita tu dia tahu sebenarnya kita ni buat takaful. Jadi kita buat takaful memang kata apa, orang kalau dia nampak benda tu ataupun dia nak tanya, senang je nak refer. Saya memang kerja takaful ni buat full time lah. Memang akan bantulah klien-klien yang ada. Adakah menjadi keperluan kepada semua orang untuk memiliki takaful? Sama ada bujang ataupun berkahwin? Soalan yang bagus dan saya harap yang kat luar tu kena tahulah takaful ni sebenarnya dia memang merupakan satu keperluan. Apa satu keperluan di mana itu adalah usaha kita. Usaha kita untuk kita bantu keluarga kita di saat kita tak ada. Kita kena ingat kita hidup ni mesti kita ada hutang. Hutang maknanya hutang kita belajar, PTPTN, hutang kalau ada kereta, ada rumah. So segala komitmen hutang kita tu nanti bila kita tak ada, siapa nak bayar? Contoh kalau mak ayah, ada adik-adik lain nak tanggung. Adik-beradik pun belum tentu nak tolong kita. Jadi kalau kawan-kawan pun maknanya kita minta pertolongan sikit pun tak semua kawan boleh bantu kita. Jadi bila kita susah, kita sakit, kita adalah maknanya pelan perlindungan tu. So mana yang kat luar tu katakan mampu nak ambil takaful dan berkemampuan, sangat berkemampuan, kena ada takaful. Seseorang kalau nak ambil takaful tu pun dia ada beberapa syarat ni. Yang pertama, of course kena sihat. Sihat. Okay. Yang kedua, ada duit. Memang macam dia bayaran di takaful ni kita ada 4 jenis. Yang 4 kali lah. Kalau contoh dia nak tolak by month, dia nak tolak paruh tahun ataupun setahun terus pun boleh. So ikutlah pilihan dia macam mana. Okay, terima kasih Asma. Terima kasih Kak Mira atas perkongsian tadi.